Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah subscribe di dalam channel saya. Saya ucap terima kasih dan terima kasih. Terima kasih juga yang bagi komen, yang share, terima kasih. Bagi kamu yang belum lagi subscribe atau pertama kali menonton channel ini, saya mohon tolong saya untuk tekan butang subscribe, like dan share. Kerana subscribe itu adalah percuma dan ianya akan dapat membantu channel saya berkembang lagi dan boleh menjadi suara rakyat yang amat padu satu hari nanti. Kita harap-harap kita boleh menjadi benar-benar menjadi suara rakyat yang dilihat, didengar oleh kerajaan. Okey, bantu saya untuk itu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, akhirnya ada berita terbaru daripada Istana Negara. Berita yang dinantikan, berita selepas terbentuknya kerajaan baru di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan yang disebut Kerajaan Perpaduan. Kerajaan yang disebut sebagai Kerajaan Perpaduan, kerajaan yang memang dinanti-nantikan oleh ramai rakyat Malaysia. Akhirnya Istana Negara telah mengumumkan bahawa Anwar telah terima watikah 12 perwakilan asing. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Aziza Aminah Maimunah Iskandariah telah berkenan beramal mesra bersama dengan 12 ketua perwakilan asing ke Malaysia selepas istiadat penyerahan watika pelantikan di Istana Negara pada hari ini. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada hari ini berkenan menerima watika pelantikan 12 ketua perwakilan asing ke Malaysia di Istana Negara di sini. Turut berangkat ke istiadat berkenaan ialah Raja Permaisuri Agong iaitu Tunku Haja Aziza Aminah Maimunah Iskandariah. Ketua perwakilan asing berkenaan ialah Jose Luis Pardo Cuerdo dari Spanyol, Betty Oyela Bigombe dari Uganda, Jacques Louis Warner dari Belanda, Valeria Sukasi dari Uruguay, Peter Van Acker dari Belgium, Dili Raj Paudel daripada Nepal, Florence Burerki Akonor dari Ghana, Ali Hussein Didi dari Maldives dan Yi Seung Bei dari Korea. Selain itu, Fleming Raul Duarte Ramos dari Paraguay dan Hussein Sidi Abdullah Deh dari Mauritania dan Tumur Amarsana dari Mongolia. Hadir sama pada istiadat itu ialah Ketua Setiausaha Kementerian Luar iaitu Datuk Seri Amran Muhammad Zain. Okey, kita berharap dengan terlantiknya 12 perwakilan ini, kita berharap hubungan antarabangsa Malaysia semakin menjadi baik dan kita berharap daripada 12 ketua ini, negara-negara mereka akan lebih yakin untuk membuat pelaburan, untuk membawa pelaburan mereka masuk ke dalam negara Malaysia. Semoga negara Malaysia akan terus bertambah makmur, aman dan damai. Kita berdoa juga kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Semoga Baginda akan terus sihat, keluarganya dilindungi oleh Tuhan Yang Esa. Kita berdoa semoga pemerintahan Baginda yang di-Pertuan Agong dan juga sebagai Sultan Pahang, kita berdoa semoga pemerintahan Baginda Sultan akan berkekalan selamanya. Okey, jadi tahniah diucapkan kepada semua yang sudah dilantik. Sila tekan butang subscribe, like dan share. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat malam tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Terima kasih diucapkan kepada semua yang sudah subscribe channel saya. Terima kasih yang sentiasa sokong saya. Terima kasih yang berikan komen. Terima kasih kepada semua di Malaysia, di Singapura, di India, di Australia, di England, di mana saja kamu berada. Kamu boleh komen di mana kamu sekarang berada. Saya ucap terima kasih sangat-sangat. Dan bagi kamu yang belum lagi subscribe, saya minta tolong, minta bantuan supaya tekan butang subscribe, like dan share. Tinggalkan komen kamu kerana itu pasti akan membuat saya menjadi lebih bersemangat, menjadi lebih tahan untuk terus menjadi suara rakyat. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, berita kurang menarik kerana kita menantikan kabinet baru diumumkan. Malangnya, rupa-rupanya disahkan pembentukan kabinet tidak akan berlaku dalam masa terdekat ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, disahkan bahawa kabinet Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim nampaknya bukan akan diumumkan pada masa yang terdekat ini. Tetapi kita perlu menunggu lagi mungkin beberapa hari atau beberapa minggu lagi untuk kita menantikan siapakah menteri-menteri kabinet. Pembentukan kabinet Kerajaan Persekutuan hampir pasti tidak berlaku dalam masa yang terdekat. Ia selepas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan akan menghadap Sultan Perak iaitu Sultan Nazrin Muhyiddin Shah di Istana Kinta pada jam 10 pagi pada Jumaat iaitu esok. Setelah itu Anwar akan menghadiri program walkabout dan sesi beramah mesra di Pasar Tanjung Rambutan. Kemudian beliau kemudiannya akan menunaikan solat Jumaat dan satu lagi program kenduri rakyat di Masjid Muhammad Al-Fatih di Taman Jati di Ipoh selepas memenangi Parlimen Tambun pada pilihan raya umum PRU 15 yang lalu. Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong pula, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, telah diberikan kabar bahawa beliau disahkan akan berangkat ke Pekan untuk solat Jumaat dan majlis pengurniaan bot serta sumbangan kepada asnaf selepas itu. Kemudian tuan-tuan dan puan, ini yang menguatkan andaian bahawa tidak akan ada pengumuman menteri kabinet dalam masa terdekat kerana Al-Sultan Abdullah Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong akan dijadualkan berangkat ke luar negara pada Sabtu ini. Jadi mustahil untuk diumumkan pada esok kerana tidak akan dapat angkat sumpah secepat mungkin. Hampir mustahil, bukan mustahil, hampir mustahil. Sementara itu, agensi berita juga turut melaporkan Anwar telah memohon penangguhan untuk mengumumkan senarai kabinet kepada minggu hadapan berikutan memerlukan lebih banyak masa. Ia menjadikan Anwar telah bekerja 6 hari secara keseorangan tanpa kabinet selepas mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 25 November yang lalu. Bagaimanapun, tempoh itu masih dilihat relevan bagi setiap pemimpin yang dilantik menjawat jawatan tersebut. Sebelum ini, Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin Yassin juga memerlukan 8 hari sebelum mengumumkan senarai kabinet masing-masing. Dr. Mahathir mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8 pada 10 Mei 2018 selepas Pakatan Harapan menumpaskan BN pada PRU 14. Muhyiddin pula mengangkat sumpah pada 1 Mac 2020 selepas 22 bulan Kerajaan Persekutuan diterajui Dr. Mahathir berakhir. Bagaimanapun, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hanya memerlukan 5 hari sahaja untuk mengumumkan senarai kabinet selepas beliau mengangkat sumpah pada 21 Ogos yang lalu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Jadi dengan itu hampir pasti tidak akan ada pengumuman kabinet dalam masa yang terdekat ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.